Baik, insyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada malam ini. InsyaAllah minta maaf sebab saya tak sempat nak memberikan notification pada malam ni. Petang tadi kita beritahulah siapa yang ada ikuti petang tadi, kita ada malam ni ada program lagi insya-Allah untuk kita memenuhi beberapa perkara lah. Baik, yang pertama sekali saya nak bacakan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kita pernah baca sebelum ini, yang berkenaan dengan apa yang sedang berlaku pada hari ini insya-Allah. Qala Rasulullah SAW an Abu Hurairah radhiyallahu anhu, and qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ah and hatta yuqatil al-muslimun al-yahud fayaqtuluhum al-muslimuna hatta yakhtabi al-yahud min wara'il hajar wasyajar fayaqulu al-hajaru aw syajaru ya muslim ya abdallah haza yahudiyya and haza yahudiyun khalfi fata'al faqtulhu illa gharqat fa innahu min syajaril yahud atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim. Abu Hurairah telah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak akan terjadinya kiamat, la taqumu sa'ah, hatta sehinggalah al-muslimun, orang-orang Yahudi memerangi orang-orang Yahudi, orang-orang Islam memerangi orang-orang Yahudi. Fayaqtuluhum al-muslimun, maka kaum muslimin itu membunuh orang-orang Yahudi. Hatta sehinggalah yakhtabi al-yahud, dan hatta sehinggalah yakhtabi al-yahudi min wara'il hajar wasyajar, sehinggalah orang Yahudi itu bersembunyi di balik batu pokok dan batu. Fayaqulul hajaru aw syajar, maka berkatalah batu dan pokok itu, ya muslim, wahai orang Islam, ya abdallah, wahai hamba Allah, haza yahudiyun khalfi, adanya Yahudi di belakang aku, fata'al, maka datang sini bunuh, faqatuluh, bunuhlah dia, illa gharqad, kecuali pohon gharqad, fa innahu min syajaril yahud, maka sesungguhnya dia adalah pohon orang-orang Yahudi. Alhamdulillah. Jadi hadis ini adalah merupakan hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang telah diriwayatkan semula oleh Muslim. Hadis sahih. Jadi dalam hadis ini menggambarkan kepada kita tentang satu peristiwa yang berlaku, yang bagaimana kita telah pun berbincang-bincang sebelum ini, iaitu berkenaan dengan peperangan yang berlaku di antara orang Islam dengan orang Yahudi. Jadi dalam peperangan ini Allah gambarkan orang Islam memerangi orang Yahudi. Jadi inilah peperangan yang sebenarnya menunjukkan bahawa orang Yahudi telah sampai kepada peringkat yang maksima, iaitu mereka melakukan sesuatu perkara yang menyebabkan orang Islam memerangi mereka.
Jadi sejak daripada zaman sebelum ini, dan orang Islam tidak pernah lagi memerangi Yahudi secara direct ya. Sehinggalah berlaku pada tahun-tahun 1967 contohnya, berlakulah peperangan di antara orang-orang Islam dengan orang Yahudi. Iaitu contohnya peperangan Arab, peperangan 6 hari. Contohnya peperangan 6 hari itu berlaku antara orang Islam dan orang Yahudi. Tetapi peperangan itu dia bukan lebih kepada orang Islam ataupun lebih kepada Abdullah, dia lebih kepada bangsa Arab. Tetapi peperangan yang berlaku pada hari ini, peperangan yang berlaku yang bermula pada 7 hari bulan Oktober yang lepas, menunjukkan kepada kita bahawa yang memerangi Yahudi pada kali ini ialah orang Islam, orang yang beriman, iaitu kumpulan yang memang dikenali sebagai pejuang-pejuang kepada apa nama kita kata tadi, Palestin. Dan lebih kuat lagi, mereka tidak memerangi Yahudi ataupun Israel kerana mereka memerangi orang Arab lawan orang Yahudi, tetapi mereka telah memanggil peperangan ini sebagai Taufan Al-Aqsa. Taufan Al-Aqsa ni maknanya mereka memanggil ini sebagai satu peperangan untuk membebaskan Al-Aqsa. Jadi dia memerangi Yahudi dalam rangka membebaskan Al-Aqsa. Jadi inilah yang berlaku, yang kita dengar, yang kita lihat sekarang. Dan telah berlalu lebih kurang 6 bulan lebih. Dan setelah berlaku 6 bulan lebih ini, kita melihat bagaimana pada kali ini telah sampai kepada fasa pertama, orang-orang Islam memulakan. Dan kemudian fasa pertama juga menunjukkan orang Islam bertahan. Fasa pertama dia bertahan. Dan kemudian dia melakukan secara, kita kata sedikit-sedikit, kecil-kecil. Dan sebab berkembang sehinggalah orang Yahudi melampaui batas. Apabila mereka telah mengebom lebih daripada 80% negara ataupun kita kata kawasan Gaza, yang menyebabkan satu dunia bangkit dan tidak suka, menentang apa yang berlaku pada hari ini. Orang Islam, orang bukan Islam, orang yang ada jawatan, ataupun orang yang tidak ada jawatan, semuanya bersama-sama dengan orang Palestin. Dan pada hari ini, walaupun telah berlalu 6 bulan lebih, pihak Israel yang dengan sombong telah menyatakan bahawa mereka akan menghancurkan Palestin yang disebut sebagai Gaza, dan kemudian dia akan menghancurkan Ramallah, dan juga seterusnya sampailah kepada mereka akan merampas Al-Aqsa. Mereka telah menyatakan secara sombong, dengan sombong, mereka menyatakan bagaimana mereka akan melakukan perkara tersebut habis-habisan. Ini telah diumumkan bukan sahaja oleh Perdana Menterinya Netanyahu, begitu juga oleh menteri-menterinya pertahanan dan sebagainya. Yang terakhir sekali telah diumumkan ataupun telah diberitahu oleh rakyat mereka. Yang mana rakyat mereka, sebahagian daripada rakyat mereka itu yang bersama dengan Israel telah menyatakan bahawa mereka mahukan Gaza itu hancur. Dan mereka mahukan Palestin duduk di bawah mereka 100%. Tidak ada dah negara ataupun kawasan yang digelar Palestin. Malahan sebahagian daripada rakyat mereka telah menyatakan bagaimana pandangan kerajaan mereka itu, iaitu mahu menjadikan apa yang kita gambarkan sebagai orang Palestin tidak ada dalam atas muka bumi ini. Mereka juga marah kepada orang Arab, juga marah kepada orang Islam. Jadi bila rakyat yang biasa yang bersama dengan kerajaan Israel ni menyatakan bahawa mereka benci bukan hanya orang Gaza aja, bukan hanya Hamas, dia panggil Hamas kan? Hamas, bukan hanya mereka membenci orang Palestin, tetapi mereka juga membenci orang Islam. Orang Islam. Jadi di sinilah kita lihat
Bagaimana yang digambarkan oleh hadis tadi, la taqumus sa'ah hatta yuqatil al-muslimun al-yahud. Tidak akan berlaku hari kiamat sehinggalah orang Islam memerangi orang-orang Yahud. Jadi maknanya akan sampai satu peringkat sekarang ni masih lagi nampak macam orang Israel lawan Palestin. Orang Yahudi lawan orang Arab atau orang Palestin. Jadi apabila kita mendengar perkataan daripada rakyat mereka sendiri yang bersama dengan negara Israel itu menyatakan bahawa mereka benci orang Islam juga. Dalam wawancara-wawancara yang ada, mereka marah. Mereka kata kita nak hancurkan bukan sahaja Palestin, kita bukan nak hancurkan Gaza sahaja, kita nak hancurkan juga orang Arab dan orang Islam, disebut orang Islam. Jadi apabila mereka menggambarkan bahawa yang mereka mahu perangi itu ialah orang Islam juga, maka semakin dekatlah dengan apa yang digambarkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, iaitu bahawa sesungguhnya akan berlaku satu masa orang Islam akan memerangi yuqatilul muslimun, orang Islam akan memerangi al-yahud, orang Yahudi, bukan orang Arab. Jadi Allah ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggambarkan orang Arab ataupun orang Palestin. Sekejap alamak, dia jatuh. Orang Arab ataupun orang Palestin, tetapi yang digambarkan oleh orang Islam. Jadi kebencian yang ada pada orang-orang di Israel, Zionis ini, mereka bukan hanya kata mereka benci dengan orang Gaza, Hamas ataupun orang Palestin yang digambarkan sebagai binatang yang boleh dibunuh, boleh dibuat macam-macam. Sekarang ini malahan mereka bukan saja tembak dengan bom, dengan senjata, dengan kereta tank, dengan daripada udara, daripada laut, daripada darat. Mereka juga menembak, mereka juga menutup sempadan sehingga peperangan itu menjadi juga peperangan ditahannya misi bantuan kemanusiaan. Jadi misi bantuan kemanusiaan pun tertahan, tak dibenarkan masuk. Jadi peperangan itu dah sampai peringkat luas. Maknanya dia bukan saja tembak, bom dan sebagainya, tetapi dia juga menahan kemanusiaan. Makna makanan, air, perubatan dan sebagainya. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana peperangan itu dah merebak kepada peperangan yang lebih besar. Sebagaimana yang pernah dibuat oleh tentera-tentera penjajah sebelum ini. Bila mereka nak memerangi sebuah kawasan, tak boleh nak kontrol, mereka hantar bom yang bersangkut paut dengan kimia, bom kimia, mati semua. Macam itu. Jadi di sinilah kita mendengar dan melihat kedengkian mereka terhadap orang-orang Palestin. Tidak cukup sekadar Palestin, tak cukup sekadar Gaza, tak cukup sekadar dia tu adalah orang Arab, tetapi dia telah menyebut bahawa mereka juga benci dengan orang Islam. Jadi maknanya peringkat peperangan ini sekiranya Allah izin merebak, maknanya tidak berhenti. Walaupun sekarang mereka telah sampai satu fasa mereka nak minta ceasefire. Pihak Netanyahu telah pun menyatakan dia bersetujulah nak ceasefire. Tapi dia kata dia tak boleh nak ceasefire sebab orang-orang Palestin minta benda yang tidak munasabah, dia kata. Dia kata tidak munasabah lah. Jadi sebenarnya dia orang nak habiskan. Jadi oleh kerana perkara ini telah merebak, maka kita tunggu saja satu masa nanti apabila mereka menyentuh sesuatu yang sensitif yang Allah akan jadikan sebagai asbab, maka bukan saja orang Arab dan orang Palestin yang mereka perangi, tetapi dia akan pergi kepada orang Islam. Bismillah. Maka orang Islam yang mereka perangi itu akan menjadi sebagai asbab untuk berlakunya hadis yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ini tak lama. Iaitu digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana apabila orang Islam, Nabi tak sebut orang Arab. Nabi tak sebut orang Palestin. Nabi berkata al-muslimun yuqatilul muslimun al-yahud. Maka kita akan berperanglah orang Islam melawan orang Yahudi. Maka ketika itu, maka orang-orang Islam tadi fayaqatuluhum,
fayaqtuluhum al-muslimun, maka akan dibunuhlah orang-orang Islam itu, hatta orang Yahudi tadi, sehinggalah orang Yahudi tabi al-yahud min wara'il hajar, ataupun wasyajar. Jadi dia akan duduk bersembunyi di belakang, batu, dan duduk di belakang pokok. Akhirnya Nabi gambarkan fayaqul hajar wasyajar, maknanya dah terlalu jahat sangat, terlalu ganas sangat orang-orang Yahudi ni, tidak langsung berperi kemanusiaan, berperi kebinatangan dan sebagainya. Maka Allah SWT menggambarkan batu dan pokok juga akan berkata fayaqul ya muslim. Dia tak panggil ya Arab, dia tak panggil ya Palestinian, ataupun ya Ghazan, tak ada. Dia panggil ya muslim, ya abdallah, wahai hamba Allah. Jadi wahai Islam, haza yahudin khalfi, di sini ada orang Yahudi belakang aku, fata'al, batang sini, an faqatulhu, bunuh dia, illa gharqat, kecuali pokok rakat. Jadi nak sebut kat sini bagaimana Allah gambarkan saat apabila kekejaman demi kekejaman dengan kekejaman yang sekarang sudah berlaku pun, maka dia akan sampai satu peringkat orang Islam marah. Orang Islam akan marah. Ya, sebab itu nak sebut kat sini, masa bilakah orang Islam itu akan menjadi marah dan menjadi berperang tadi? Apabila kan kejahatan-kejahatan yang telah dibuat oleh orang-orang Israel tadi menyebabkan orang Islam sudah tidak boleh nak, orang Islam dah tak boleh nak tahan, maka mereka akan memerangi orang-orang Yahudi. Jadi sebab itulah kita pada bulan Ramadan pada hari kali ini, kita nak kena merasakan apabila pihak Netanyahu telah yang sebelum ni langsung tak mau cakap pasal ceasefire, tak nak cakap tentang damai lah dan sebagainya, tapi hari ini dia dah mula cakap, menunjukkan bahawa mereka telah berada di dalam satu suasana kekalahan yang teruk. Kekalahan yang teruk. Ya, sebenarnya mereka dah kalah teruk dah. Kenapa kalah teruk? Sampai dia menyebut tentang bagaimana dia memerlukan, dia kata dia nak ceasefire juga, tapi dia kata apa? Dia salahkan orang Palestin. Orang Palestin minta benda yang tidak munasabah, dia kata. Baik, jadi dia akan salahkan orang Islam lah. Jadi inilah perkara yang berlaku, dan apakah maksud perkara tersebut dalam konteks kita sebagai seorang yang Muslim, seorang yang Islam, seorang yang hidup dalam suasana kita hari ini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan tadi. Maka di sinilah kita nak menggambarkan bahawa dalam hal ini wajib kita memahami bahawa sebenarnya contoh kita yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu satu gerakan yang ada pada zaman Nabi dulu telah pun dijadikan sebagai contoh, dan kita sebenarnya kita ni memerlukan satu keadaan kita boleh mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya ingin mengajak pada tuan-tuan dan puan pada hari ini, tak cukup bulan Ramadan kalau kita hanya berbincang berkenaan mari kita solat tarawih, mari kita berpuasa, macam mana nak menunaikan rukun-rukun puasa supaya tak batal, macam mana kita nak menunaikan tarawih supaya khusyuk dalam tarawih, supaya boleh baca Quran, boleh khatam Quran banyak-banyak kali dalam bulan Ramadan, kita boleh bertahajud, boleh mencari malam Lailatul Qadar. Jadi kita lihat hari ini, apabila kita telah sampai kepada 100 tahun kejatuhan Osmaniyah, bagaimana yang kita sebut pada petang tadi, maka telah sampai waktu-waktunya di mana kita ingin merasai keperluan kita untuk menghidupkan roh dan harakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu harakah Islamiyah, pergerakan Islam bagaimana yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah pun memasuki 100 tahun kejatuhan Osmaniyah. Jadi maknanya tak lama dah akan berlaku kebangkitan dan akan berlaku tajdid, sebagaimana digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah, sesungguhnya Allah akan membangkitkan pada umat ini ala kulli ra'zin mi'ata sanah, iaitu di atas setiap kepala atau setiap permulaan 100 tahun, iaitu man yujaddidu laha dinaha, mereka yang akan mentajdidkan agama.
Ya, sebab itulah saya nak menggambarkan kepada tuan-tuan pada malam ni, marilah kita sama-sama sedar bahawa bukan hanya kita ingin menghidupkan amalan ibadah dalam bulan puasa ini, bulan Ramadan. Kita memperbanyakkan ibadah, memperbanyakkan zikir Quran, tahajud, memperbanyakkan kita kata apa kita gambarkan amal-amal ibadah dalam bulan Ramadan ini. Tetapi sebenarnya yang lebih penting bila kita mendekati kepada 100 tahun, atau sebenarnya dah sampai dah pun 100 tahun, 103 Mac 1924, kita dah lepas pun 3 Mac 2024, dan kita telah pun dah surut Hijriahnya pun dah lepas tahun 2022, dah cukup 100 tahun. Maka kita nak gambarkan kat sini bagaimana sesungguhnya, dan kita perlu memahami bahawa Ramadan pada kali ini adalah Ramadan untuk kita membina kekuatan. Membina kekuatan. Dan kekuatan yang kita maksudkan itu bukan hanya sebagai kekuatan-kekuatan ibadah, tetapi lebih daripada ibadah. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kita dibina, diperintahkan Allah untuk membina kekuatan-kekuatan yang lain, yang lebih lagi. Jadi pada masa ini, apabila Netanyahu telah menyatakan dia berfikir nak ceasefire, berfikir nak berdamai, kerana mereka telah pun mengalami kekalahan. Saya mendengar salah seorang daripada pegawai Israel, pegawai IDF, telah menyalahkan Hamas. Dia kata apa? Mereka tahu ada golongan-golongan daripada apa dia panggil, orang-orang Hamas, dia kata, yang telah menyerang, menghancurkan laluan-laluan yang telah dibawa oleh orang Palestin nak masuk ke dalam apa namanya Israel. Dan digambarkan bagaimana seolah-olahnya peperangan ini telah menghancurkan peluang orang Palestin nak hidup, nak bekerja dan sebagainya lah. Jadi digambarkan di sini semuanya salah orang Islam lah. Jadi hakikatnya ialah sebenarnya perkara yang berlaku ni sudah melebihi 100 tahun, ataupun minta maaf, sudah menghampiri 100 tahun, menghampiri 80 tahun. Sebenarnya 1948, 2028 cukup 80 tahun. Jadi kita tengok sini menghampiri 80 tahun itu, maka sudah tentulah apa sebenarnya berlaku ialah kita menuju ke arah kebangkitan. Dan kebangkitan tu ialah 100 tahun lah. So di sinilah kita sebut sebenarnya perasaan kita mestilah memahami bahawa gerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekadar gerakan Islam yang berbentuk mengajak orang sembahyang, puasa, mengajak orang buat ibadah-ibadah yang khusus, tetapi yang lebih penting sekali ialah harakah tajdidiyah, iaitu harakah yang melaksanakan kebangkitan pembaharuan. Harakah tajdidiyah. Jadi harakah tajdid ini ataupun tajdidiyah ini adalah merupakan gerakan Islam yang bersifat pembaharuan, memberikan satu roh baru, nafas baru kepada umat. Dan inilah sebenarnya fasa yang sedang kita lalui pada hari ini. Itu bukan lagi sekadar harakah Islam biasa, harakah Islam macam mana yang telah contohnya telah dipelopori oleh mujaddid yang sebelum ini. Contohnya 1924, 1928 dulu, yang dipelopori oleh Hasan Al-Banna, Imam Hasan Al-Banna rahimahullah, yang mana dia telah memulakan harakah Ikhwan Muslimin. Begitu juga dengan harakah-harakah yang lain, jamaah-jamaah yang lain yang telah melaksanakan berbagai kerja-kerja dakwah, tarbiyah dan jihad. Jadi 100 tahun selepas kejatuhan Osmaniyah ini, maknanya harakah yang kita nak kena lihat di sini atau membentuk gerakan yang sepatutnya ada pada gerakan Islam yang ada ini, ya mestilah harakah tajdidiyah, harakah yang mahu melakukan pembaharuan, mahu melakukan kebangkitan. Dia bukan hanya sekadar kita fikir nak buat dakwah ajak orang pergi semayang aja, walaupun mengajak pergi semayang itu penting, ataupun mengajak orang tukar kepada dinar, walaupun kita kata ekonomi dan dinar itu penting, tetapi sebenarnya yang kita fahamkan dari sudut konteks sejarah dan realiti semasa yang ada pada hari ini, bahawa sesungguhnya harakah yang menepati apa yang digambarkan dengan suasana yang ada pada hari ini ialah harakah dalam bentuk tajdid, harakah tajdidiyah, iaitu harakah yang akan melaksanakan proses pembaharuan dan kebangkitan. Dan proses pembaharuan dan kebangkitan ini
bermakna harakah yang akan menegakkan khilafah Islam. Menegakkan khilafah Islam. Jadi masanya itu dah terlalu dekat. Kenapa saya katakan masa terlalu dekat? Ada banyak faktor. Yang pertama sekali ialah faktor iaitu dari sudut umur dakwah Islam sendiri. Umur dakwah Islam sebagaimana yang Nabi gambarkan kepada kita, iaitu bahawa sesungguhnya setiap 100 tahun akan berlaku apa yang digambarkan sebagai tajdid. Akan berlaku apa yang digambarkan sebagai tajdid. Dan tajdid itu adalah merupakan perkara yang penting untuk kita faham, bahawa dia merupakan sunnah bagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan telah juga diriwayatkan Abu Daud dalam hadis yang sahih. Bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ata sanah man yujaddidu laha dinaha. Kata Rasulullah, sungguh-sungguh Allah akan membangkitkan pada umat ini di atas setiap 100 tahun, dan akan mereka ataupun man yujaddidu, ini sama ada seorang, dua orang ataupun mungkin satu kumpulan manusia yang akan melaksanakan tajdid, yujaddidu laha dinaha, ke atas agamanya. Jadi maknanya 100 tahun tu akan berlaku gerakan tajdid, harakah tajdidiyah. Jadi harakah tajdidiyah ini sebenarnya adalah harakah yang akan menggabungkan semua jamaah-jamaah yang ada di atas muka bumi ini. Bismillah. Apakah jamaah yang ada di atas muka bumi ini? Tak kira siapa. Jadi sebab itulah pada malam ini, bismillah, kita ingin menyatakan bahawa sekiranya hari ini kita ada kumpulan, ada taifah, dan setiap taifah tertentu ada struktur dia, ada organisasi dia. Mesti ada dia punya ketuanya. Mesti ada dia punya mursyid dia. Ataupun mungkin dia punya presidennya, ataupun pengerusinya. Maka ketahuilah, apabila kita berada di dalam era 100 tahun ini, maka jamaah-jamaah yang terbentuk akibat daripada runtuhnya Osmaniyah, iaitu tidak ada dah khilafah Islam, yang ada hanyalah jamaah-jamaah minal muslimin, bukan jamaah muslimin, jamaah minal muslimin. Maka kewajipan kepada harakah tajdidiyah ini, harakah tajdid ini, ataupun gerakan tajdid ini, iaitu untuk berfikir, merancang dan memimpin serta mengurus ke arah penyatuan ummah. Mengurus ke arah penyatuan ummah. Maknanya, kalau kita fikir, oh saya ada jamaah cukuplah, saya hidup dengan jamaah, dah ada barakah sebenarnya, ataupun saya dah ada satu taifah, saya dah ada satu kelompok, saya dah ada satu pertubuhan, saya dah ada satu NGO, saya dah ada satu kumpulan, maka cukuplah dengan saya fikir macam mana kami nak berjalan, nak jual-jual sama kami ke apa. Maka sekiranya kita fikir begitu, maka kita masih lagi berada di dalam arus yang dibentuk oleh jahiliyah. Arus yang dibentuk oleh jahiliyah. Jadi inilah perkara yang sebenarnya menjadi satu cabaran kepada kita pada hari ini. Sebab itulah kita lihat antara fitnah besar yang sengaja dibawa, dibina oleh musuh-musuh Islam ialah fitnah supaya kita ni duduk dalam keadaan terpisah-pisah. Duduk dalam keadaan terasing-asing. Kita boleh rasa seronok duduk dalam jamaah kita. Kita boleh seronok duduk dalam kelompok kita. Kita boleh rasa seronok duduk dalam kumpulan kita, tanpa kita merasakan, memikirkan keperluan untuk kita membina satu kekuatan, satu jambatan untuk menggabungkan ummah ini. Sebab itulah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir kebangkitan Islam itu akan berlakulah apa yang digambarkan sebagai kelahirannya Imam Mahdi. Seorang pemimpin, al-imam, yang mana imam itu akan menggabungkan ummah, menggabungkan ummah. Tapi ummah itu tidak akan tergabung sekiranya kita tidak memahami bahawa sesungguhnya apa yang ada pada kita ini adalah merupakan satu perkara yang wajib, yang perlu untuk kita gabungkan dengan semua yang ada. Jadi sebab itulah pada hari ini saya ingin menggambarkan bagaimana sesungguhnya sekiranya kita benar-benar ikhlas dalam usaha kita untuk nak melaksanakan tajdid ataupun bersama-sama dengan kebangkitan Islam,
maka semua jamaah, setiap kelompok yang tak ada jamaah, tak ada kelompok tu memang kena bergabung lah dengan mana-mana jamaah kan. Tapi mana orang yang ada jamaah tu mesti kepimpinannya memikirkan bagaimana mahu menggabungkan kan kelompok-kelompok yang ada. Kan mungkin kita kata secara natural, secara fitrah, bukan dipaksa-paksa. Secara fitrah kita menggabungkan, mungkin bermula dengan kita dia ada dia punya apa kita panggil, dia punya kaedah-kaedahnya. Jadi kaedah-kaedah ulama dah menggariskan pun melalui apa yang telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dah tunjuk pada kita dah macam mana cara nak menyatukan. Ini mungkin satu tajuk yang akan kita sentuh khusus. Tapi nak sebut kat sini bagaimana kita mesti memulakan diri kita dengan perkara tersebut. Sebab itulah trend yang ada pada hari ini, bismillahirrahmanirrahim. Trend yang popular contohnya di YouTube ataupun di TikTok ataupun di mana-mana sajalah sidang media online pada hari ini. Kita melihat bagaimana media sosial ini mempromosikan, selain daripada ceramah-ceramah, selain daripada kuliah dan tazkirah, selain daripada apa yang gambarkan sebagai perkara yang kita kata memberi peringatan tadi, dia juga mempromosikan kan ustaz ni lawan ustaz tu tembak ustaz ni pula kan pukul ustaz tu. Jadi kita kata di kalangan kita ni ada orang-orang yang seolahnya melaga-lagakan. Ni penting. Sebab tu pada hari ni saya nak membawa kepada beberapa perkara lah pada malam ini, bahawa sekiranya kita tidak faham bahawa realiti sebenarnya kenapa orang Islam masih tidak berjaya dan menang pada hari ini, kerana mereka masih lagi belum bersama dan bersatu. Belum bersama dan bersatu. Dan memang bersama dan bersatu itu satu perkara yang sukar. Tetapi bukanlah satu perkara yang tidak perlu diusahakan. Kita wajib usahakan. Natijah tu memang Allah akan bagi kesatuan itu apabila bersama dengan Al-Mahdi nanti. Tapi nak sebut sini, sebelum datangnya pimpinan yang betul-betul akan menyatukan tadi, maka wajib kita untuk sama-sama menghidupkan suasana yang sepatutnya, iaitu suasana iman yang melahirkan ibadah yang sahih, ibadah yang benar, melahirkan akhlak yang sempurna, melahirkan kekuatan ukhuwah Islamiyah, dan melahirkan kekuatan organisasi dan struktur, dan melahirkan pula gabungan al-jamaah minal muslimin, dan jamaah-jamaah bergabung. Jadi inilah perkara yang penting untuk kita faham insya-Allah. Kerana harakah Islamiah pada era 100 tahun ini bukanlah hanya sekadar gerakan Islam, tetapi ialah harakah tajdidiyah, iaitu gerakan tajdid. Dan gerakan tajdid ini dia berkendakkan kepada satu kematangan dalam berfikir, satu kematangan di dalam mengurus dan membina kekuatan jiwa berdasarkan tasawuf yang sahih dan berasaskan kepada dakwah, jihad dan tarbiyah yang tersusun. Jadi saya ingin menyatakan antara perkara yang penting untuk kita faham. Yang pertama sekali tuan-tuan, pada malam ini marilah sama-sama kita merasakan bahawa Ramadan pada kali ini bukan hanya cukup dengan kita beribadah sahaja. Ibadah kena buat, Quran, tahajud, tarawih dan sebagainya. Tetapi yang lebih penting lagi selain daripada itu ialah kita membina al-ukhuwah lillah fillah. Ukhuwah lillah fillah ni persaudaraan hanya semata-mata kerana Allah itu wajib kita bina. Tetapi untuk membina itu, maka hendaklah kita menekankan tentang satu perkara yang penting, iaitu kekuatan. Apa kekuatan tu? Kekuatan tu ialah kasih sayang. Kekuatannya ialah kasih sayang. Sebab itulah digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana Nabi menggambarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Saya masukkan bacakan maknanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, lebih kurang maksudnya, ada 3 golongan yang akan dapat merasakan kemanisan iman. Kemanisan ini nikmat iman, nikmat beriman, iaitu yang pertama, orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih daripada mencintai dirinya. Jadi yang pertama, orang yang sayang pada Allah, sayang pada Rasul lebih daripada dirinya sendiri. Mana dia akan rasa nikmat iman. Jadi nikmat iman ni tak boleh kita rasa melainkan ada perasaan sayang pada Allah, sayang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih daripada dirinya. Kemudian kata Rasul yang kedua ialah orang yang mencintai seseorang kerana Allah.
iaitu dia mencintai saudaranya kerana Allah. Jadi bila kita mencintai saudara kita dalam rangka ukhuwah lillah fillah tadi, kita sayang kat sahabat kita tu. Sayang pada sahabat itulah antara perkara yang akan membinakan satu nikmat, iaitu kita merasai kenikmatan iman. Jadi iman tak akan dapat rasa kalau kita kata saya cinta sayang dengan geng saya je. Saya cinta sayang dengan jamaah saya, kumpulan saya je. Saya sayang kepada orang tertentu je. Tapi sebenarnya nikmat iman akan mula dirasai bila kita menyayangi ukhuwah sahabat-sahabat kita, sampailah kepada seluruh muslimin, muslimat, sampailah seluruh umat yang ada pada hari ini. Jadi dia sampai peringkat begitu. Dan yang ketiga ialah dia kata golongan yang benci kembali kepada kekufuran, benci kembali kepada kemaksiatan, kemungkaran, sebagaimana dia benci dicampakkan dalam neraka. Jadi tiga golongan ni, yang pertama golongan yang sayang Allah, sayang Rasul, yang ikut perintah Allah, ikut perintah Rasul, ikut sunnah. Yang kedua, dia yang berukhuwah, mencintai sahabatnya kerana Allah, mencintai seseorang kerana Allah, memang kerana Allah. Dan yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah dia diberikan oleh Allah SWT hidayah tadi, sebagaimana dia benci dia dicampakkan dalam neraka Allah. Sebab tu kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, dalam salah satu dia punya kata-kata, dia kata apa? Dia kata selain daripada nikmat iman dan Islam, nikmat iman Islam, maka dia kata adalah nikmat sahabat, nikmat bersahabat, bersaudara. Jadi itulah dia kata nikmat yang akan membina satu kekuatan. Jadi digambarkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, tak cukup hanya sekadar nikmat iman dan Islam, tetapi dia kena ditambah dengan nikmat persahabatan, nikmat saudara ukhuwah, yang mana nikmat ukhuwah itu juga dia akan memberikan kepada kekuatan. Jadi ini yang digambarkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sebab itulah pada hari ini saya ingin menyuruh pada diri saya dan juga di tuan-tuan dan puan, insya-Allah dalam tazkirah ringkas ini, kita berada di era kebangkitan tajdid. Dan kita dah nampak dah sekarang ni peristiwa yang ada berlaku sekarang ni sedang menuju ke arah tajdid, ke arah kebangkitan dan ke arah Islam akan tertegak. Buktinya salah satu yang paling depan mata kita ni ialah bagaimana kekuatan tentera dunia yang teknologi paling canggih, iaitu tentera Zionis Israel, dan dibantu pula oleh tentera-tentera NATO, termasuklah Amerika, begitu juga dengan UK, United Kingdom, British, dan juga tentera-tentera yang lain telah menghantar komando-komando dia nak menghancurkan Hamas, menghancurkan orang Palestin yang ada. Sampai 6 bulan lebih, 11,5 tahun, mereka tak boleh nak menghapuskan. Yang dia boleh, runtuhkan bangunan, tembak rumah, bom rumah, letupkan hospital, letupkan masjid, letupkan sekolah dan sebagainya, letupkan infrastruktur yang boleh, matikan rakyat, dia tembak rakyat, itu je dia boleh buat. Dia boleh letupkan bangunan yang tak boleh melawan, dia boleh meletupkan atau membunuh rakyat, anak-anak, bayi, baby, perempuan, wanita, dan rakyat yang tidak ada kekuatan untuk melawan, duduk macam itu, datang bom, mati, habis. Dia boleh lawan. Tetapi apabila bertembung dengan pasukan Brigade Al-Qassam, Brigade Jihad dan sebagainya, ada banyak kelompok-kelompok pejuang-pejuang Islam yang ada di Gaza pada hari ini, sampai sekarang dah 6 bulan lebih tak boleh nak kalahkan. Apa tandanya? Tandanya bahawa mereka sedang menuju kepada kekalahan. Dan apabila mereka sedang menuju kepada kekalahan, Nabi menggambarkan kepada kita, la taqumu sa'ah, tadi tidak akan berlaku kiamat hatta yuqatil, sehingga berlakulah peperangan di antara al-muslimun dengan al-Yahud. Jadi sebenarnya kemenangan umat Islam yang hakiki bukanlah orang Palestin yang akan kalahkan Yahudi. Orang Palestin dia boleh memulakan, orang Palestin dia boleh merancang, tetapi yang akan menyempurnakan kemenangan ialah umat Islam. Jadi oleh sebab itulah saya katakan tadi bahawa kebangkitan umat Islam sudah tidak lama dah, tanda-tandanya pun dah ada, banyak dah ada perkara-perkara yang telah Allah yang tersirat, telah disuratkan, sekarang telah nampak. Maka bagi kita yang melihat pada hari ini, kalau kita tidak peka, tidak sensitif, hanya kita duduk di takut lama aja, sama aja kita. Hari ini dengan 5 tahun yang lepas, sama. Hari ini dengan 10 tahun yang lepas, sama.
hari ini dengan 20 tahun yang lepas, sama-sama saja kita, maka sekiranya berlaku tajdid dan kebangkitan, maka pada ketika itu kita bimbang, kita tidak akan terpilih untuk bersama dengan Al-Mahdiyin, iaitu mereka yang mendapat hidayah. Sebab itulah pada Ramadan ini, marilah sama-sama kita bukan hanya memikirkan ibadah kita, kita memikirkan bagaimana nak memperbanyakkan amal-amal kita, tetapi kita juga kena fikirkan bagaimana cara untuk kita menghidupkan ukhuwah lillah fillah, dan persaudaraan hanya kerana Allah. Macam mana nak sayang sahabat kita, macam mana kita sayang diri kita sendiri. Macam mana untuk melakukan at-ta'awun, tolong menolong, takmil wal istiqmal, lengkap melengkapi, kan, nasihat menasihati, dan tolong menolong antara satu sama lain, sehingga kan dengan asbab itu Allah menghidupkan gerakan tajdid, yang mana mudah-mudahan gerakan tajdid itu akan memasukkan kita tersenarai di dalamnya, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah, ingatlah sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat, tuan-tuan perempuan sekalian, kita tidak akan merasai kemanisan iman yang sebenar hanya sekiranya kita sayang Allah dan sayang Rasul. Tetapi kita akan merasai kemanisan iman apabila kita sayang Allah, sayang Rasul, dan kita juga sayang kepada sahabat-sahabat kita, dan sebagaimana kita sayang kepada diri kita sendiri. Dan begitu juga kita kena rasai keperluan kita untuk menghidupkan persiapan untuk kita bersatu bersama-sama yang lain, insya-Allah. Jadi itulah insya-Allah segalanya untuk malam ni. Saya tak nak lama-lama sangat, kerana malam ni malam Ramadan. Mungkin sebagian kita akan bangun malam tahajud dan sebagainya. Cuma saya nak habiskan di sini dengan satu amal yang disadangkan kepada kami masa saya bersama dengan sahabat-sahabat saya berada di Istanbul. Ketika itu berjumpa dengan beberapa golongan ulama-ulama muktabar, ulama-ulama yang mujahid, yang muhakkikin, ulama yang benar-benar melaksanakan perjuangan mereka. Ketika itu di sana, maka salah satu daripada amalan yang mereka katakan, kata, wahai saudara-saudaraku, sekiranya kamu berhajat untuk bersama-sama dengan taifah yang akan bangkit di akhir zaman, maka kamu ambillah amalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkanlah dalam hari-harian kamu, malam-malam kamu, ataupun pagi-pagi kamu, petang-petang kamu, dengan meminta pertolongan Allah melalui memohon keampunan Allah kepada diri kamu dan juga kepada diri semua mukmin mukminat, kepada muslim-muslimat yang ada di seluruh dunia, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah pun meninggal dunia. Apa kata beliau pada masa itu? Dia kata, bacalah Allahumma firli walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian kalau tak panjang sangat, bacalah Allahumma firli walil mu'minin wal mu'minat walil muslimin wal muslimat. Jadi kata kalau nak baca al ahya'i minhum wal amwat pun bagus. Jadi kalau panjang sangatlah, kita baca Allahumma firli walil mu'minin wal mu'minat walil muslimin wal muslimat. Jadi itu pun tak apa. Bacalah kata Rasul salam kurang-kurang dalam sekitar 28 kali. Kalau nak baca lebih pun tak apa, kurang pun tak apa, okay? Kurang-kurang 28 kali, 27 kali, 28 kali lah ini sebut. Jadi kita baca tiap-tiap hari Allahumma firli walil mu'minin wal mu'minat walil muslimin wal muslimat. Allahumma firli walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Baca. Ya Allah, ampunikanlah dosa aku. Allahumma firli. Ya Allah, ampunikanlah dosa aku. Walil mu'minin wal mu'minat, juga dosa orang-orang beriman dan orang-orang yang beriman laki-laki dan yang beriman perempuan. Wal muslimin wal muslimat, dan juga orang-orang Islam yang laki-laki dan orang Islam yang perempuan. Al ahya'i minhum wal amwat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Birahmatika ya arhamar rahimin. Engkaulah yang maha pemurah, maha pengasih, yang maha memberi rahmat. Baca 28 kali. Amalkan tiap-tiap hari, terutama bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan apabila kita mengamalkan doa ini setiap hari, kalau boleh malam-malam lah, kot-kotlah kena Lailatul Qadar masa itu, maka mudah-mudahan Allah akan ampunkan dosa kita. Allah ampunkan dosa semua mukminin mukminat, muslimin muslimat. Jadi mudah-mudahan bila dosa semua orang-orang yang muslimin muslimat, mukminin mukminat tadi telah diampunkan oleh Allah, ataupun sekurang-kurangnya telah mendapat sedikit sebanyak keampunan, Allah akan berikan kemenangan kepada semua.
Jadi tuan-tuan memperhormati Allah, rupa-rupanya kenapa orang Islam tertangguh dosanya, tertangguh kemenangannya, tertangguh kemenangan yang sebenar, kerana dosa yang ada kepada orang Islam, dosa yang ada kepada orang beriman, dosa kita semua. Jadi bila dosa-dosa kita itu telah terputus sikit-sikit diampuni oleh Allah, dan kita mendoakan orang mukminin mukminat muslim muslimat tadi, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang menghidupkan harakah tajdidiyah, iaitu gerakan tajdid yang akan membangkitkan Islam. Sebagaimana digambarkan oleh orang alim tadi tu, saya tak sebut nama lah, Syekh Muhammad nama dia, orang alim tadi tu, dia kata apa, seorang ulama lah besar, dia kata sekiranya kita mengamalkan doa-doa begini, maka kita akan menjadi asbab balak diangkat daripada tempat kita. Jadi kalau Allah nak timpakan balak, oleh kerana kita minta ampun pada Allah, diri kita, Allahumma firli walil mu'minin wal mu'minat walil muslimin wal muslimat, kita minta ampun kepada orang beriman dan orang lelaki dan perempuan, muslim lelaki dan perempuan tadi, maka kita boleh menjadi asbab, katanya, balak yang nak sampai ke tempat kita itu diangkat oleh Allah. Jadi Allah akan angkat balak. Contohnya ladang, kalau kita ada di ladang tu nak diserang oleh gelombang-gelombang jahat yang akan menghancurkan tanaman-tanaman pertanian di situ, maka dengan doa-doa begini, Allah angkat balak tadi, tak kena tempat kita, tempat lain kena, tempat kita tak kena. Jadi doa ini doa untuk minta ampun kepada orang yang beriman ataupun kepada orang Islam. Kita amalkan, maka kita akan menjadi asbab, kata ulama yang tadi tu, dia kata menjadi asbab untuk diangkat balak diangkat. Dan sekiranya semua orang-orang yang berjuang mendoakan keampunan orang beriman dan orang Islam tadi, keampunan kepada orang beriman dan keampunan kepada orang Islam tadi, maka Allah akan angkat balak yang sedang menimpa umat pada hari ini, iaitu dalam keadaan dibunuh, ditangkap, diseksa, dihalau daripada rumah, dirampas hartanya, dan berbagai-bagai perkara yang sedang berlaku kepada umat hari ini. Semuanya adalah merupakan satu ujian, satu balak, ibtila yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang Islam. Kenapa? Banyaknya dosa mereka, banyaknya kekacauan mereka, pepecahan mereka. Bagaimana orang Islam tetapi mereka tidak menyembah Allah dengan betul, berlaku syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah kita kena meningkatkan amalan-amalan untuk minta ampun. Ya Allah, ampunikanlah dosa aku. Ya Allah, ampunikanlah dosa semua orang beriman, laki-laki dan perempuan. Ampunikanlah ya Allah semua orang Islam, laki-laki dan perempuan. Al-ahya'i minhum wal amwat, sama ada dia masih hidup ataupun dia telah pun mati. Maka bila kita berdoakan begitu kepada semua selama sebanyaknya lah, kalau boleh, Nabi gambarkan dalam 28 kali, 27 kali kita baca, atau ikutlah berapa nak baca, 28 kali itu yang digambarkan. Maka kita bacalah tiap-tiap hari, tiap-tiap malam kita baca. Mudah-mudahan insya-Allah kita menjadi asbab untuk Allah angkat balak kepada tempat yang kita tinggal. Kalau kita tinggal tu nak kena bencana alam, kalau kita tempat tinggal itu nak kena jadi nak diserang oleh penyakit-penyakit, ataupun tempat kita nak diserang oleh dajjal tenteranya, ada balak-balak nak datang, maka biiznillah, dengan izin Allah, mengikut pengalaman ulama-ulama muhakkikin, ulama yang hidup dengan jihad, dakwah dan tarbiyah, hidup bersama kebenaran Allah ini, doa-doa begini akan menjadi asbab untuk diangkat balak daripada tempat kita dengan sebab kita berdoa. Ini kita penting sangatlah. Kita tahu kita akan berhadapan dengan ujian-ujian bencana alam, ujian kesihatan, ujian ekonomi, ujian macam-macam ujian. Maka sekiranya jamaah ataupun sahabat-sahabat, saudara-saudara yang ada di tempat-tempat berkenaan membaca doa-doa begini, mudah-mudahan dia akan menjadi satu asbab untuk diselamatkan seluruh mereka yang berada dalam keadaan demikian, insya-Allah. Jadi itulah, insya-Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita satu kefahaman bahawa sekarang adalah masa untuk kita bergerak sebagai harakah tajdidiyah, itu gerakan tajdid, gerakan untuk membina, memperbaharui agama, meningkatkan kekuatan Islam itu, sehingga Islam akan dapat dikenali, dan akhirnya Islam akan menjadi pemimpin khilafah kepada seluruh alam ini, insya-Allah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Tuan-tuan dan puan, inilah berita gembira
Maknanya mereka dah mula mengiktiraf kekalahan. Sebab mereka dah tak sombong sangat, mula sombong sangat kan. Walau bagaimanapun dia tahu dia takkan dekat mudah berdamai, kerana peperangan kali ini bukan peperangan dengan orang Arab, bukan peperangan dengan orang Palestin, peperangan dengan orang Islam. Sebab tu dinamakan Taufan Al-Aqsa, bukan Taufan Gaza, bukan selamatkan Gaza, bukan selamatkan Palestin, bukan Taufan Al-Aqsa. Dan bila sebut Taufan Al-Aqsa, maknanya dia merujuk kepada umat Islam, masalah and isu umat Islam Al-Aqsa, Masjidil Aqsa. Dan siapa yang tak kisah tentang apa yang berlaku di Masjidil Aqsa, pasti dia tidak akan tenang hidupnya di dunia dan akhirat. Bagaimana kata Rasulullah SAW, wa man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minna, atau kama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang tak kisah, yang tak ambil peduli, yang buat tak tahu tentang urusan umat Islam, maka bukan dia daripada kalangan umat Islam. Ini kita bimbang. InsyaAllah mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang sentiasa bersama-sama dengan perjuangan Islam. InsyaAllah tajdid dan taghyir islami kulli. Taghyir islami kulli. Perubahan Islam secara menyeluruh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala muhabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawasik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa amla'aha binurika allazi la yakhbu wa syarah suduraha bifaidil iman bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amit ala syahati fi sabilik ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah siapa yang baru tengok, cuba tengok daripada awal lah, noh. InsyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.